Salam sejahtera dan sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Sudah tentu menjelang Belanjawan 2024, banyak yang akan kami bincangkan pada minggu ini di mana Bursa Malaysia tidak dapat elak dari kesan kelemahan pasaran serantau. Sejak awal tahun Bursa Malaysia menyaksikan penurunan di bawah paras 1,500 mata. Apakah langkah yang boleh memacu dan menjadi pemangkin penting pada bursa tempatan? Selain itu, apa jangkaan pertumbuhan ekonomi untuk menutup tahun 2023 dan memasuki tahun baharu nanti? Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut adalah tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Imran Yassin Mak Yusof, merupakan Ketua MIDF Research. Imran, sudah tentu banyak perkembangan yang akan kami bincangkan dalam perbincangan kami kali ini. Mungkin Imran boleh kongsikan di mana kita pun baru saja tutup suku ketiga ni. Bagaimana prestasi pasaran saham setakat ini dan apa faktor yang mempengaruhinya? Assalamualaikum dan selamat pagi Nina. Terdapat dua peringkat atau tier lah dalam pasaran saham dengan prestasi yang berbeza. Satu di kalangan syarikat-syarikat besar atau apa yang kita panggilkan big caps, di mana kebanyakan dia berada di FBM KLCI. Dan yang kedua di kalangan syarikat pertengahan atau kecil lah, small to mid caps, di mana ia berada di FBM 70. Prestasi IBM KLCI setakat semalam menunjukkan penurunan 4.9% dan akhir suku ketiga sebanyak dalam 4% lah. Ia didorong oleh prestasi sektor kewangan di mana sektor ini menunjukkan sentimen yang lemah selepas pergolakan sektor perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah. FBM KLCI didominasikan oleh sektor kewangan dengan weightage sebanyak 45%. Jadi kelemahan sentimen kepada sektor kewangan akan memberikan impak yang besar kepada indeks FBM KLCI. Di samping itu, penangguhan oleh US Fed untuk memberhentikan kenaikan kadar faedah juga satu faktor. Manakala pula FBM 70 menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan dengan kenaikan 7.4% setakat semalam dan dalam lingkungan 8% pada akhir suku ketiga. Prestasi ini didorong oleh pemulihan beberapa sektor seperti utility, pembinaan dan hartanah. Jadi, apakah pemangkin yang boleh kita jangkakan untuk suku takhir tahun ini untuk penarafan semula pasaran ekuiti Malaysia terutamanya? Seperti apa yang kita telah bincangkan setakat selama setahun ni, tapi masih lagi belum dapat melihatnya. Salah satu pemangkin adalah pemberhentian kenaikan kadar. Kerana ini akan memulihkan penilaian pasaran saham atau valuation. Jadi kita perlu ingat masalah yang CI tahun ini adalah dari segi penilaian dan bukan dari segi pendapatan syarikat. Pendapatan syarikat masih lagi utuh. Jadi jika kita dapat lihat pemberhentian kenaikan kadar faedah di US Fed, ini akan memberi satu sokongan kepada FBM KLCI. Manakala FBM 70, kami menjangkakan prestasinya akan berterusan untuk suku keempat. Lagi satu pemangkin mungkin bajet 2024 yang akan dibentangkan minggu hadapan. Diharapkan pembelanjan pembangunan kekal tinggi dan ini akan memberi faedah kepada sektor pembinaan umpamanya. Dan mungkin ia akan memberi satu dorongan juga kepada FBM Malaysia untuk mengakhiri tahun ini lebih tinggi daripada paras sekarang. Okey, seperti yang Imran kongsikan, berharap perbelanjaan pembangunan kekal tinggi agar dapat dorong sektor pembinaan dan dorong FBM KLCI untuk ditutup pada tahap yang tinggi akhir tahun ini. Melihat kepada pertumbuhan global yang sederhana, apakah maknanya bagi ekonomi Malaysia? Adakah kita masih mampu mencapai sasaran KDNK 4 hingga 5% seperti yang diramalkan oleh BNM, dan apa risiko khusus yang perlu diambil perhatian yang boleh mengancam pencapaian sasaran KDNK tersebut seperti ketidakstabilan pasaran antarabangsa atau kebergantungan kepada sektor tertentu? Tahun ini kita lihat KDNK Malaysia diimpak oleh prestasi perdagangan luar. Ekspor kita dijangka mengucup 5.3% tahun ini. Tapi kami lihat ini sebagai satu yang tidak menghairankan kerana setelah 2 tahun berturut-turut perkembangan 2 digit. Jadi agak sukar untuk mengekalkan pertumbuhan sebegini. Cuma apa yang mungkin kami bimbangkan adalah daripada skala pengucupan ini. Namun tahun ini ekonomi kita akan disokong oleh pembelanjan domestik. Ini kerana kadar pengangguran yang berkurangan,
penerusan subsidi dan sebagainya. Jadi MIDF menjangkakan KDN tahun ini akan berkembang sebanyak 4.2%. Antara risiko-risiko adalah satu adalah pengucupan atau ekonomi US pergi kepada kemelesetan. Nombor kedua adalah berkenaan dengan ekonomi China, sama ada ia akan perlahan daripada apa yang kami jangkakan. Kerana ini akan memberikan impak yang lebih kepada prestasi perdagangan luar kita lah. Jadi jika seperti saya cakap tadi jika skalanya lebih kepada 50.3 atau lebih daripada itu, jadi kita akan melihatkan ekonomi kita akan berkembang dengan lebih perlahan lah. Itu adalah jangkaan yang positif daripada MIDF sendiri juga, jangkaan untuk negara capai pertumbuhan ekonomi pada 4.2%. Dengan itu, apa strategi pelaburan yang dianjurkan oleh MIDF sendiri dan bagaimana pula dari segi sektor? Macam mana kita nak kenal pasti sektor-sektor yang berpotensi memberikan pulangan yang baik dalam keadaan pasaran semasa dan apa justifikasi di sebalik pemilihan tersebut? Jadi di MIDF Research kami lagi menganjurkan pelabur untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang menunjukkan pertumbuhan. Masih belum lagi masa untuk melabur secara defensif. Ini kerana kami menjangkakan akan ada satu recovery kepada pasaran saham kita. Lebih-lebih lagi FBM KLCI lah. Bagi sektor pula kami mensyorkan pelabur untuk lihat beberapa sektor, 4 sektor khususnya. Utility yang kami jangka akan didorong oleh National Energy Transition Roadmap NETA, di mana sektor ini akan melihat katalis-katalis baru dan dijangka akan memberi pulangan yang lebih baik disebabkan oleh NETA ini. Kami juga mensyorkan sektor pembinaan berdasarkan jangkaan kami berkenaan bajet 2024, di mana kami jangkakan pembelanjaan pembangunan kekal tinggi dalam lingkungan 90 bilion. Jadi ini akan memberi satu rangsangan kepada syarikat-syarikat pembinaan. Lebih-lebih lagi dalam segi yang berkenaan dengan infrastruktur. Hartanah juga satu sektor yang kami suka buat masa kini kerana pengurangan inventory, dan akhir sekali sektor minyak dan gas oleh kerana harga minyak yang meningkat melepasi $90 setong. Jadi ini akan memberi faedah kepada sektor tersebut. Seperti yang Imran kongsikan bahawa NETR antara pendorong kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober bulan ini sebenarnya, mungkin Imran boleh kongsikan adakah belanjawan 2024 ini juga bakal menjadikan negara berdaya tahan dan berdaya saing bergerak ke hadapan? Jadi ini bergantung kepada apa yang akan dibentangkan lah. Jadi kami menjangkakan umpamanya saya cakap tadi, perbelanjaan pembangunan yang kekal tinggi dalam lingkungan 90 bilion atau lebih, dan ini akan memberi satu pelaburan lah kepada negara lah, investment into the country, kerana ia akan menaik tarafkan infrastruktur seumpamanya dan sebagainya. Juga terdapat mungkin insentif-insentif yang baru untuk umpamanya untuk NETR dan juga NIMP 2030. Dan di sini diharapkan akan memberi satu dorongan untuk pelabur-pelabur luar kembali kepada melabur di Malaysia. Jadi itu antara yang kami harapkan akan terdapat dalam bentangan bajet 2024. Baik, itu adalah perkongsian menarik oleh Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research mengenai pertumbuhan ekonomi dan unjuran seperti Imran kongsikan MIDF kekal positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk cecah lebih kurang 4.2%, iaitu kekal dalam jangkaan pertumbuhan ekonomi negara sendiri. Dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.